إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba fa ya ibadallah ittaqullaha unsikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya mengajak dan berpesan diri saya dan mengajak tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita berada di golongan orang-orang bertakwa. Sesungguhnya orang yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini saya membawa satu tajuk dalam satu pembicaraan sebagaimana kebiasaan pada waktu ini dalam isu semasa yang begitu yang amat besar, yaitu Allah, kalimah yang teragung. Khatib hari ini menyeru kepada semua agar dapat terus mematuhi garis panduan pencegahan COVID yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan segeralah berdaftar untuk menerima vaksin COVID, kerana inilah satu di antara ikhtiar dan usaha untuk menyekat penularan wabak. Mudah-mudahan usaha ini kita dapat menyelamatkan diri kita dan wabak yang berbahaya ini daripada merebak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perkataan Allah pada asalnya tidak terdapat dalam bahasa lain, termasuk dan dalam bahasa Melayu, bahasa Turki, bahasa Parsi, Urdu dan bahasa lain daripada majoriti penganut Islam. Maka perkataan Allah juga tidak berasal daripada bahasa Inggeris, bukan berasal daripada Eropah, Asia dan Afrika.
yang bukannya daripada bahasa Arab. Semua bangsa yang menganut Islam tidak menterjemahkan perkataan Allah dalam bahasa masing-masing, kerana tiada perkataan yang searti dengannya. Semua bahasa terdapat perkataan yang memberikan makna Tuhan. Jika bahasa Arab disebut sebagai ilah, manakala dalam bahasa Melayu disebut perkataan Tuhan. Dan selain itu bahasa Eropah juga berkata dengan perkataan God, dengan perkataan, namun semua perkataan tersebut tidak mencapai maksud sebenarnya sebagaimana perkataan Allah di dalam bahasa Arab. Beginilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wa zarrul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulakanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya, manakala akan mendapat balasan mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Surah A'raf ayat yang ke-180. Sekiranya dirujuk kepada perkataan asal dalam bahasa Arab, perkataan Allah yang mempunyai makna bahawa sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang layak disembah dan beribadah kepadanya secara ikhlas, dipatuhinya hukum undang-undang yang telah ditetapkannya, beribadah kepadanya sahaja, tiada lagi Tuhan lain selain daripadanya. Semua nama dan pujian ini berada dalam satu perkataan Allah Subhanahu wa taala bagi mengesakan daripada segi ibadah uluhiyah dan serta daripada segi penciptanya dan mentadbir alam, iaitu rububiyah. Oleh itu sebutan Allah oleh mereka yang percaya bahawa adanya Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ataupun Allah SWT mempunyai anak dan sebagainya, adalah bercanggah dan tidak menepati makna yang sebenarnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, interpretasi kalimah Allah, iaitu seperti yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas, seperti yang dibaca pada awal khutbah tadi. Surah Ikhlas ini mempunyai arti yang sangat besar dan hanya memiliki 4 ayat, namun memiliki nilai dan panduan yang sangat besar dalam hidup setiap umat Islam. Inilah yang maksud sebenarnya wajib dipegang oleh setiap Muslim. Penggunaan kalimah Allah berlihat pada waqi', iaitu realiti di negara kita. Kalimah Allah merupakan nama khusus pada Tuhan yang mencipta dan disembah oleh umat Islam. Namun Allah itu diberi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal daripada mana-mana akar kata. Dan ini merupakan nama khas yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taha ayat yang ke-14. Innallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salat wa zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikan solat sembahyang dan mengingati daku. Justru penggunaan kalimah Allah tidak boleh digunakan pada Tuhan lain, dan maksud sebenarnya hanya akan menimbulkan banyak kekeliruan dan kecelaruan kepada umat Islam di negara ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam mendepani cabaran hidup manusia semasa, ujian dan dugaan yang kita lalui semakin hari semakin berat. Berbagai isu yang berlaku menguji umat Islam daripada sudut akidah dan syariatnya. Justru itu, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan kita bersama-sama memahami daripada sudut akidah dan teguhnya dan jati Islam itu perlu ada. Para ibu bapa berperanan besar menanamkan akidah yang sebenar dan kukuh di dalam diri anak-anak, kerana kelak mereka akan berdepan dengan cabaran yang lebih berat. Janganlah kita terlalu leka dan terpersona dengan dunia yang seringkali memperdayakan kita. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sikap orang-orang Yahudi dan Nasara yang sentiasa mencari kelemahan umat Islam dan mencari peluang untuk meluputkan ad-din yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut akidah dan juga iman yang mantap, kefahaman yang jelas, keteguhan hati dan menghadapi cabaran dan tipu daya yang menyesatkan kita. Sebab itulah umat Islam sedang perlulah mencari ilmu pengetahuan, melekapkan diri dengan ingatan, bukan hanya sekadar berfikiran, bahkan ada pegangan dan ilmu yang mantap untuk menguatkan akidah. Umat Islam perlu bangkit dan sedar
daripada apa cabaran yang sedang dilalui oleh umat Islam di zaman ini. Sikit demi sikit, sedikit demi sedikit, walaupun kesannya kita tidak nampak, tetapi besar daripada sudut akidah, besar daripada sudut syariat Islam. Sebab itulah kecerakaman yang dibawa oleh Yahudi yang sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan umat Islam, menghuru-harakan umat Islam dan merosakkan pegangan umat Islam. Maka dengan itu mereka bukan hanya menggunakan kekafiran dan media massa dan sebagainya, tetapi mereka menjadikan orang Islam sebagai tempat orang Islam menghancurkan Islam. Mereka mencari orang-orang Islam yang lemah daripada sudut pegangan hidup mereka, daripada sudut ilmu pengetahuan dan keimanan mereka, dan akhirnya mereka ini menjadi mangsa untuk menghancurkan Islam, dan mangsa-mangsa mereka akan menyebabkan hancurnya dan lemahnya umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam diri kita dengan membuat persiapan siaga kita untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulihkan akidah umat Islam. Binalah ahli keluarga kita dengan ilmu pengetahuan agar kita berada dalam golongan orang-orang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, beberapa intipati daripada khutbah yang perlu kita ambil. Pertama sekali, Al-Quran merangkankan bahawa semua manusia, semua ada Muslim maupun yang bukan Muslim, mengakui bahawa Allah SWT jualah yang menciptakan seluruh alamnya. Dan yang kedua, kalimah Allah mestilah diletakkan pada tempatnya dan maksud yang sebenarnya, kerana memelihara keagungannya dan meletakkan maksud kalimah Allah pada pengertian yang sama dan kefahaman agama yang seperti mana konsep terjadi adalah salah dan tidak boleh diterima. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna batadna lil zalimin narra al-hadda bihi ashradiquha wa in tastaghisu yuqassu bima'in kamulhi yasbi wa wujuhi bisa'an sarbu wa sa'an al-muttafaq. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang daripada Tuhanmu, maka siapa yang mahu beriman hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur ingkar biarlah dia mengingkarnya, kerana kami telah menyediakan bagi mereka yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka. Laksana kemah, jika mereka meminta pertolongan dengan dahaga, maka diberikan pertolongan dengan air seperti mana tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruk minuman itu, dan amatlah buruknya neraka dan tempat bersenang-senang. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa zahirin wa man tattabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amurukum bis salati wat taslim ala nabiyyil karim. فقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وضل أنها معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم في المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا
وأولو أمرنا وأسمح لي اللهم بعنا يدك المتفق لنا جلالة المالك مولانا ابن الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدر الشاه ولي عمده كل صلاح الدين بدر الشاه ابن سلطان صلاح الدين جميع الأسرة الملكية. اللهم كذلك كبرت وعمت علينا برحمتك. اللهم اجعل بلدنا آمنا كريم ونمطاعم وساخر وقاعا دراعا عدل الإيمان وأمن الإيمان والسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودامر أعداءك أعداء الدين وانصرنا من نصر الدين ودخل من خذل المسلمين وعلى الكلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر وهنة الموفنة والظهر منها والباطل من بلدنا هذا الخطاط ومن بلدان والمسلمين وعامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من براث والجنون والجزال ومن سيء الأسقال يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah, yang Maha Mendengar, Engkau yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, kami memohon kepadamu yang lemah dan merayu kepadamu agar Engkau angkatlah, hilanglah segala wabak penyakit COVID ini yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepadamu lah jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami dari keturunan kami orang-orang yang beristiqamah dan mendirikan solat berjemaah. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami memohon perkenan dan diterimakannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berilah kerahmatan kepada kami sekalian. Kau jalingkan hati-hati kami dengan penuh kasih sayang, agar kami dapat hidup dengan sunnah Nabi SAW dan syiar-Mu dan agama. Sesungguhnya mereka yang telah Kau berikan hidayah kepadanya, mudah-mudahan Kau panjangkan hidayahnya hinggalah kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kepayangi kami dengan rahmat-Mu dan petunjuk-Mu dan mendapat kerajaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal 'azikum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'mati yazkurkum was'alu min fadlatikum wazkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.